Tapi hero sebenarnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tanya dia, siapa hero kita? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala kurniakan rezeki kepada kita. Masih lagi dipanjangkan umur. Allah kurniakan rezeki kepada kita untuk dapat kita menamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia yang mencari bersungguh-sungguh dia nak cari ilmu, tak kiralah dia dengar mengajar di kuliah di masjid ataupun dia dengar kuliah melalui YouTube, melalui live Facebook, TikTok dan mana-mana platform, dengar melalui USB ke, pendrive ke, atau mana-mana tempat dia sungguh cari ilmu, maka Allah SWT mudahkan dia di jalan ke syurga. Jadi hari ini Allah mudahkan kita menjadi salah satu sifat ahli-ahli syurga, iaitu ahli-ahli syurga ini dia duduk dalam syurga, berada dalam rawdatun min riyadil jinan, duduk dalam taman-taman syurga. Alhamdulillah. Ya Allah, kurniakan juga kepada kami, ya Allah, rezeki supaya kami termasuk dalam kalangan 49 bilion umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat masuk syurga Firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Pertamanya terima kasih kepada AJK Masjid dan ahli jemaah masjid, muslimin dan muslimat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ini kita akan mengambil pedoman tentang apa persiapan kita apabila kita berada di sakratul maut. Apa yang kita perlu buat? Maka kita akan menelusuri kisah-kisah. Yang pertamanya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Setara mana Nabi ini menjadi kekasih Allah? Kalaulah Nabi Musa alaihi salam, ketika mana dia berada di lautan merah, laut merah. Ketika dia berada di laut merah, maka ketika itu Fir'aun dan juga kuncu-kuncu dan juga askar-askar dia nak bunuh Nabi Musa dan juga pengikut Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Nabi Musa dengan cara ambil tongkat dia katak atas laut, maka terbelahlah laut. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh kaum musyrikin Mekah, dia minta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan mukjizat. Gapo nama mukjizatmu? Gapo yang menunjukkanmu ni? Nabi, gapo yang menunjukkanmu ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ilhamkan, Allah berikan kehebatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di antara dua gunung di Mekah. Maka dia tanya dia belah gunung. Tadi Nabi Musa dia belah ke? Dia belah laut. Kita ada hebat dah belah laut ni. Dia belah laut. Tuan-tuan semua, ahli jemaah semua jangan faham dia belah laut ni, dia belah besarnya. Dia belah tu jadi dua belah laluan. Sebabnya jadi dua belah laluan,
pengikut Nabi Musa binti Imran ini, Musa bin Imran ini, dia ada 70,000 pengikut yang mengikut bersama dengan Bani Israel. Bukan seorang dua, ada belah seorang apa. Sebab dia belah dua. Dan dua belah ini adalah dua belah kaum, dua belah puak, dua belah ashab. Maka lepas dia belah, Nabi SAW belah. Hari ini kita boleh tengok kajian saat ni, dia tengok bulan ni lagu mana. Ada kesel belah, ada kesel belah. Nak katanya Nabi SAW belah sungguh. Bukan belah ni kita tengok belah kot secara sahih. Maknanya orang lain nampak macam belah tapi tak belah. Tak. Itulah mukjizat Nabi SAW. Dia belah pertama bulan yang mana jauh daripada bumi, bahkan bulan itu lebih besar daripada bumi. Kemudian lepas daripada dia jatuh balik. Dan ketiga itulah seorang raja yang bernama daripada Kerala, seorang raja di India, nama dia Kerala. Masa itu dia ni bukan Islam lagi, Islam apa? Kita faham masa berlakunya Nabi SAW di negara Arab tu, maka negara lain tak ada. Mekah Madinah je ada. India ni ada, Malaysia ni kita pun ada. Cuma tempat dia duduk tu Allah Alam, tak ada jawab saya. Maka raja yang berada di Kerala ini, dia pun tanya orang hak balik daripada negara sebelah sana, tengok ke Malay belah bulan. Dia kata tengok belah bulan apa. Maka dia pun balik cerita, kata itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Maka raja ni, raja di Kerala ni, dia pergi ke Mekah, maka dia memeluk Islam dan dia balik daripada Mekah. Dia jadikan rakyat dia ni semuanya masuk Islam. Dan hari ni kalau kita buka dalam internet, masjid yang tertua di India itulah Masjid di Kerala. Masjid tertua. Kita kata kita orang Melayu, kita tengok orang India mu'alaf. Kita mu'alaf. Apa masuk mu'alaf tu makna kita ni baru. Di India tu lama tak masuk Islam. Jadi apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah bulan, Nabi Musa binti Imran ini dia katok batu, maka tubik air 12 bahagian, 12 cabang. Maka setiap belahan batu tu pecah tubik air, dan setiap itu bangsa ataupun kaum daripada Bani Israel itu dapat minum. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ambil tangan dia celup dalam air, kemudian jadi pergi bawah. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hebat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hebatnya dia ni, ketika mana Isra dan Mi'raj, dia naik burak diiringi dengan malaikat Jibril. Maka dia naik dengan burak, kemudian burak itu terbang sampailah dia ke Masjidil Aqsa. Maka burak itu ditambah, kalau hari ini dipanggil sebagai hajat, dinding ratapan Yahudi. Disitulah tempat yang mana ditambahnya burak oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau siapa dia naik langit, dia kata naik langit ikut Terengganu kau, naik langit ikut Kelantan kau, tu kamu dekat orang sesat. Dia kata nak naik langit, kena naik langit di Masjid Al-Aqsa. Nak naik langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu Masjid Al-Aqsa. Jangan kata hamba naik langit dan jumpa Tuhan. Naik ke mana dia mau naik? Nak naik ke Terengganu. Sahabat kan?
ayat kita, maka sesatlah dia. Bukan. Maka Nabi SAW sebelum naik langit, dia jumpa dan di Masjidil Aqsa tu penuh dengan semua 130,000 lebih Nabi dan Rasul berkumpul. Ketika itu Nabi, malaikat memberi isyarat, silakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada semua 130,000 Nabi dan Rasul. Hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naik langit, sampailah naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bersama dengan Jibril lagi. Sampailah dia di Baitul Ma'mur, Jibril boleh lagi. Sampai di Sidratul Muntaha, boleh lagi. Kemudian lepas daripada tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh malaikat, aku kat ni. Sampai kat ni. Kalau aku pergi lagi selangkah ke depan, maka aku akan terbakar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, aku tenggelam dalam lautan cahaya. Tak boleh cerita, tak ada ayat, tak boleh ayat tu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi dipanggil sebagai kekasih Allah sampai tahap tu. Tapi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pesan kepada Sayyidatina Fatimah, iaitu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pesan, aku akan mempersiapkanmu, aku nak mu ni, siaplah mu ni daripada azab api neraka. Kerana apa? Kerana aku tak boleh tolong gapo-gapo pun. Dia nak rakyat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia rapat dengan Tuhan. Kira kepo rapat ada tu, rapat cik dah. Tak ada lah kepo hak paling besar sekali, hak yang paling rapat sekali dengan Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi anak dia iaitu Sayyidatina Fatimah tak boleh buat gapo-gapo. Dia kata, mu ni kena buat sendiri. Kena buat sendiri tu maksudnya mu kena cari sendiri amalanmu. Di antara amalan Sayyidatina Fatimah, gapo amalan dia? Ketika mana Sayyidatina Fatimah ni, dia adalah gapo isteri, dia adalah orang rujuk dia. Sibuknya dia ni, lepas tu lelaki dia ni sibuk gimana? Pergi pergi sini, jadi pula Perdana Menteri pula, jadi orang sibuk sini. Kata tak ada nak, tak ada nak apa, tak ada nak klik rumah, sibuk sangat. Maka Sayyidatina Fatimah ni pun mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku ni penat sangat kena hijab tu, aku jahit lagi, aku kena buat hijab ni lagi, cari makan lagi ke apa gitu gini untuk saga anak. Aku penat ya Rasulullah. Boleh tak aku nak ada seorang khadam, aku nak ada seorang pembantu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, aku beri lebih daripada itu lagi. Munah tak? Maka Fatimah kata, nak muamalkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebelum hidup. InsyaAllah segala gapo sibuk pomoh ni Allah mudahkan kita rasa penat kotak. Kita akan rasa bahagia dan kita akan boleh buat banyak benda. Jadi kalau muslimat ada sudah habis ataupun muslimat, ibu-ibu yang mana dia ni rasa dia penat, maka ambillah amalan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak dia Fatimah. Dan saya nak kongsikan di antara salah satu jarum yang halus yang dibuat oleh syaitan yang rajim. Dia nak buat supaya
keluarga itu, suami isteri itu balak, celah-belah, rumah tangga hancur. Lagu mana dia nak buat? Lebih-lebih lagi saya ni yang masih muda. Dan kalau kita tengok lagi ni, ramai ada orang nikah awal, ramai ada orang celah-belah. Apa benda ni pelukar? Kata ulama, di antara cara jarum halusnya syaitan ini, dia beri kepada bini kita ataupun bini orang puan ni, dia beri perasaan, aku ni pernah aku buat apa? Bini tak laki aku tak buat kau jaga anak aku, pergi kerja aku, basuh aku, semua aku buat. Maka dia mengadu, ketahuilah ketika seorang isteri sebut gitu, sebut sama, itu adalah di antara jarum-jarum yang dibuat oleh syaitan. Jadi kita ingatkan kepada isteri kita supaya ambil pedoman amalan yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Fatimah. Beri pengajian kita orang muda yang baru ada anak seorang dua atau dua ada anak, atau puak baru nak menikah, atau puak nikah lama dah, nikah lama dah. Kita jangan ingat nikah 20-30 tahun. Ada orang yang mati dah baru sedang. Ada. Kita tahu jodoh tu memang jodoh. Tetapi lagu mana kita nak menjaga? Nak menjaga itulah di antara amalan yang kita kena tahu, ambil pedoman kisah-kisah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tahap tu dia ni rapat dengan Allah ni, dia besar kepada Sayyidatina Fatimah. Dia besar lagu. Dia besar supaya jaga dirimu daripada api neraka. Saya tak ingat masjid. Bukan masjid. Ada satu masjid. Ada orang tanya saya, gapaku anfusakum ahlikum nar. Allah sebut dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah kamu diri kita dan ahli kamu, iaitu keluarga kita, suami ataupun isteri dan anak-anak kita. Sebab tu pentingnya kita kena pergi agama. Kalau anak kita baca surah Kahfi, anak kita tak baca surah Al-Kahfi, maka anak kita tak salah. Kalau kita baca, bini kita tak baca, anak kita baca, maka bini kita tak salah. Kalau kita tak baca, anak dan isteri kita baca, kita yang tak salah. Kalau tak baca belakang, maka semua tak salah. Pentingnya surah Al-Kahfi, lebih-lebih lagi kita berada di akhir zaman. Dia bukan sekadar mengapa, dia nak jadikan amalan surah Al-Kahfi paling sikit kita kena jadikan amalan itu. Baca setiap hari kami malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Dan Jumaat itu bermula daripada kami malam Jumaat hinggalah sebelum Maghrib. Maka kita kena baca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir, ataupun kita baca salah satu, ataupun kita baca 110 ayat surah Al-Kahfi. Pentingnya surah Al-Kahfi. Maka hari ini kita nak tengok juga lagu mana nak menghadapi sakaratul maut. Itu Nabi SAW pesan. Ini Nabi juga, iaitu Nabi Ya'qub. Apa pesan Nabi Ya'qub? Ya'qub ni Ya'qub bin Ishaq. Nabi Ya'qub ni Nabi Ibrahim ni ketika Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Mana ia orang yang kenal? Top 10 Nabi-Nabi ni, maka dia ni top 10. Nabi Ibrahim ataupun dalam orang putih sebut the house of Abraham. Bapa dia sebut the house of Abraham ni? Sebabnya
Nabi-nabi selepas Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi akan lalu melalui Nabi Ibrahim. Kalau orang itu tak lalu Nabi Ibrahim, maka dia bukan Nabi. Dia bukan Nabi. Semua akan lalu Nabi Ibrahim. Lalu kau ni tak kena, kau ni tak kena, kau ni tak kena. Sebabnya Nabi Ibrahim alaihi salam, dia ada 4 orang isteri. Isteri pertama Siti Sarah, isteri yang kedua Siti Hajar, isteri yang ketiga Hajar binti, tak ingat nama apa. Yang keempat namanya Qaturah ataupun Qaturah. Qaturah ni lah hak kena kepada kita. Qaturah daripada isteri Qaturah ni turun sampai kita Bani Jawi ataupun iaitu orang Melayu kita. Cuma inilah bangsa, kita lah bangsa Melayu yang disorotkan, disembunyikan sejarah. Supaya apa? Orang kata bangsa Melayu adalah bangsa yang lemah, bangsa Melayu adalah bangsa yang tidak ada sejarah. Kita tahu sejarah apa? British, Jepun, betul tak? Kita tahu sejarah Qaturah kan tak tahu. Sebab itulah mereka Israel dia takut sangat-sangat, dia jaga sangat-sangat Masjidil Aqsa. Supaya apa? Supaya bangsa kita ini tidak pergi ke bawah Masjidil Aqsa. Itu ada satu maktabah, dan maktabah di bawah maktabah itu ada lebih dekat dengan 500,000 manuskrip sebenarnya. Dan Imam Masjidil Aqsa dia kata dia mensahihkan, dia kata confirmkan benda tu, bahawasanya kita orang Melayu kita daripada ada seorang isteri namanya Qaturah. Dia susah cerita. Tapi yang saya nak cerita malam ini, kita cerita semula. Yang saya nak cerita Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim tadi. Daripada Nabi Ibrahim adanya Siti Sarah, dan Nabi Siti Sarah itu adanya anak dia nama Ishak. Bapa nama Ishak ni, apa makna Ishak? Ishak artinya dia suka. Bapa suka. Sebabnya ketika mana Nabi Ibrahim dia tua, Nabi Ibrahim dia tua. Bila dia tua, maka dia balik. Malaikat mari jumpa dengan dia. Malaikat kata, mu ni akan dikurniakan anak. Kalau dia kata, dia tak apa kan. Fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun hakim. Kata Allah dalam surah Al-Zariyat, fasaqqat wajhaha, dia tak apa. Dolo aku nak boleh. Nak boleh ada. Umur aku dah lama dah. Ibi lelaki aku pun dah tua dah. Sebab tu nama dia Ishak. Dia suka badah kan. Dia suka sangat. Maka Ishak ini dia ada anak. Anaknya nama Yaqub. Saya tengok pun saya kan. Kenapa yang mulut? Lelaki sikit apa sikit. Sebut sikit naik soal kenapa yang minggu lepas dah seminggu tak takut. Allahumma salli ala sayyidina. Maka Nabi Ishak ni dia melahirkan anak yang bernama Yaqub. Yaqub ini, daripada Yaqub ini dia ada kisah dia. Kisah dia ada 12 orang anak. 4 orang isteri dan 1 isteri yang bernama Rahim. Daripada dia dilahirkan Nabi Yusuf dan juga Bunyamin. Daripada dia lahir Nabi Yusuf dan Bunyamin. Okey. Kemudian ketika mana Nabi Yaqub ni, dia ni ada anak dia nama Yusuf. Anak dia kecil. Masa anak dia kecil, dia kata di dalam surah Yusuf, apa kata dia? Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada 'ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin
ayah, aku ni mimpi mana? Aku ni ada sebelah bintang ni dan planet ni bintang dan juga bintang dan juga matahari dan bulan ni sujud aku. Maka dia kata, jangan ayat kau ni. Aku dia pun tak cerita, Nabi Yusuf tak cerita. Tapi syaitan ni dia pandai. Dia mari hasut kepada sebelah orang ni. 10 orang anak-anak dia ni, adik-beradik Nabi Yusuf ni, dia hasut apa? Bapa ayah aku ni jenis tak apa? Jenis tak adil. Dia sayang Nabi Yusuf, Nabi sayang sangat. Apa yang sayang sangat? Tak sayang lagu malu. Muka Nabi Yusuf ni akan jadi Nabi. Akan jadi Nabi. Lepas dia lah keluar Nabi. Maka ketika tu dia pun mari wahai dah. Dia kata, tak apa. Kita nak ajak nak main ni ayah. Nak ajak nak main. Tak boleh aku takut kena makan perserigala. Maka ayah yang kata, ada adik-adik dia lain pujuk lepas. Gila tak apa lagi. Dia buat wa nahnu usbatun inna abana lafi wa nahnu usbah, kami ni buat inna idzal la khasirun. Kalau kami ni lama gini ni tak boleh buat gapo-gapo, maknanya kami masuk oleh rugi. Maka seterusnya dia bercerita, dia pergi sampai tempat tu, dia pun ambil Nabi Yusuf ni, dia letak dalam laga. Apabila dia letak dalam laga, dia pun tinggal pelik rumah buat lolok ke ayah dia, kata kena makan segala, ayah dia pun jerit ke apa gitu gini. Maka Nabi Yusuf pun dia ambil oleh orang yang pergi jalan, orang daripada Mesir jumpa Nabi Yusuf dalam laga. Kemudian jumpa Nabi Yusuf dalam laga, dia ambil, dia pergi jual pasar, jual pasar. Maka orang ni beli Al-Aziz dia beli dengan bithaman baksin darahim ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Dia beli dengan harga murah. Maka setelah Nabi Yusuf AS ni besar, kemudian Nabi Yusuf pun digoda oleh Zulaikha. Padahal dia benar goda, tapi Zulaikha ni dia ripak dia sebab dia menteri. Dia ni menteri orang raja, bini menteri. Maka dia kata, ni kalau dihakkan Nabi Yusuf hakkan. Bila Nabi Yusuf hakkan, menyebabkan Nabi Yusuf ni masuk jaga. Bila masuk jaga, dia boleh tafsir mimpi ke begitu gini, dia pun tubik. Tubik tu, daripada dia tubik jaga, maka daripada itulah dia diangkat menjadi menteri. Bila menjadi menteri, adik-beradik dia orang lain ni, sebab duduk Mesir, duduk di Palestin, mereka duduk di Palestin, ketika tu musim kita kata mungkin kemarau lah, dia memerlukan makanan, maka mereka mari. Maka Nabi Yusuf AS buat hal dah begitu gini menyebabkan mereka last sekali Nabi Yusuf suruh ambil qamis. Idhabu bi qamisi, ambil jubah ni bui ke Nabi Yaqub. Maka Nabi Yaqub ni bangun dah, riha Yusuf laula an tufadridun. Lepas dia letaknya, maka dia pergi tengok. Bila dia pergi tengok, dia kembalilah ke Mesir. Bila dia kembali ke Mesir, maka dia banyak ayah dia. Qala ya abati hadha ta'wil ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Ni hak mimpi aku sebelum ni, yang mana aku mimpi sebelum ni, aku mimpi bahawa Nabi adanya sebelah bintang ni, dia sujud aku, dan dua lagi, ra'ai wa syamsu wal qamar, wa syamsu wal qamar, apa ni, matahari dan juga bulan sujud bersama. Jadi selepas hari ini mereka duduk di Mesir, maka nak ceritanya tentang apabila Nabi Yaqub alaihissalam, dia mari masa dia ni, dia nak mati. Apabila dia nak mati, kata Allah, am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut
إذ قال لأبيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمين. Ketika nama Nabi Yaqub alaihissalam ni dia mati, inilah dia pesan. Dia panggil belakang anak-anak dia ni, anak-anak dia dan cucu-cucu dia ni. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut. Ketika dia nak mati, sebelah hari tadi, yang saya nak cerita sebelah hari tu apa saya nak kait Nabi Yusuf apa ni. Rupanya Nabi Yaqub ini 12 hari sekali dengan Nabi Yusuf 12 hari semuanya jadi ketua. Dan Nabi Yusuf dia Nabi, hak lain jadi ketua. Yahuda ke, Levi ke, Izaka ke, Zabalun ke, 12 hari anak dia ni jadi ketua. Jadi ketua kepada Bani Israel. Jadi orang baik. Sebab dia qala sawfa sa'astaghfiru lakum rabbi. Ketika menafsirkan ayat ni, ulama menafsirkan ayat, bilakah Nabi Yaqub ni doa supaya mereka ini diampunkan dosa? Maka ulama cerita dia doa ketika kami balik Jumaat. Sebab itulah pentingnya kami balik Jumaat. Ulama susun dulu, dia susun lagu mana? Kita pakat baca Yasin. Pakat kubur belakang-belakang baca Yasin. Lah ni kita buat lagu mana? Kita kubur belakang-belakang, kita buat, ada yang buat Yasin, ada yang buat kuliah, ada yang buat tahlil. Tidak menjadi masalah. Yang pentingnya ulama suruh kita kan, hari kami malam Jumaat tu kita pakat doa sungguh-sungguh. Ada amalan kita, kami malam Jumaat tu, apa amalan kita? Kita kena cari. Kita kena cari gapo amalan kami malam Jumaat yang kita nak buat. Tak perlu khusus lah gapo. Tapi biar kita ada amalan kita. Kalau nak baca surah Kahfi, contoh ada setengah masjid baca surah Kahfi, senang, tak ada masalah. Qatalina royak dia ni royak bid'ah. Yang ni bid'ah, yang ni bid'ah. Orang ni bid'ah belakang. Kita betul. Tak boleh. Kita dah betul. Bagus. Itu baiklah lagi. Apa nama ni? Ngelah-ngelah. Orang buat fatwa sesat. Orang waktu fatwa sesat kan? Dengan dia. Tak puas hati lagi. Buat masuk Facebook. Tak main Facebook. Saya tak ada mikir. Tak puas hati lagi. Orang panggil suruh buat keterangan nak sikit. Patut orang kata orang ni tak siasat dulu lah kata. Itu bahayanya. Kita rasa kita ada betul. Takutlah. Lebih-lebih hati saya ada depan. Dengan kita rasa kita dah betul. Kita rasa betul kan, habis orang salah. Na'udzubillah kita. Maka dia ni ketika dia mati, dia yang saya kata, anakku, ma ta'buduna min ba'di. Kalau aku mati bani, mu nak sembah apa? Dia tanya anak-anak dia ni, orang anak-anak dia ni bukan orang biasa, orang baik dah kata. Tadi dia cerita dia kena Nabi Yusuf, tapi dia tak ada. Lepas dia minta suruh ayah dia, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Falamma dhahaba an jaa al-bashir al-qar. Dia kata, ketika mana dia kata, ni siapa mereka sini, dia minta, ayahku, ampunilah, minta ampunlah kat aku. Sebab aku dosa benda ni. Maka mana ceritanya mereka ni orang baik. Tapi dia tanya anak dia, mula sebab kamu ada ayat dia katakan, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi. Dia kata idh qala li banihi ma mal kata gapo kat harta aku tinggal kita. Ataupun ketika dia mati dia pesan, ayah belong
Ayah ni ada getah dekat sini. Tolonglah ambil. Angah ni ada getah ni, ambillah awak namamu. Dia tak besar. Dia tak besar suruh dia main harta ke, dia main benda-benda lain. Dia besarnya dia tanya, mu akan sembah siapa pas ni? Tu orang-orang hebat tu. Tak puji Nabi Ba'di. Maka mereka semuanya qalu na'budu ilahaka, aku akan sembah Tuhanmu, iaitu Tuhan Nabi aku. Ilahaka wa ilaha abaika, aku akan sembah kepada ayahmu, Tuhan ayahmu, iaitu Nabi Ishaq. Ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, Nabi Ibrahim wa Ismail, Nabi Ismail, wa Ishaq, Nabi Ishaq, ilahan wahidah, iaitu Tuhan satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Orang-orang depan saya ni, saya sangat suka. Sebabnya orang-orang depan ni adalah orang-orang yang umur dia ni 40 tahun. Jadi email dia umur veteran belakang. Orang-orang veteran ni kalau saya cerita ni mudah faham. Ada satu orang tua tu, dia ceritakan tok dia, lagu mana ajaran tok dia ni hebat tak hebat ni. Ketika dia ni penghujung nak mati, dalam seminggu nak mati, maka dia panggil belakang anak-anak dia dengan cucu-cucu dia. Ketika mana dia panggil belakang, dia suruh kata, ayah patut ni nak kira tak lama dah. Maka ayah nak minta semua anak-anak ayah, cucu-cucu ayah ni mandi ayah hari ni. Suruh mandi Suruh mandi jenazah. Hak lain tu kat teriak, hak mana teriak lah. Hak mana beres lah, budak-budak kecil. Maka dia ni cik lagi, dia kata, ya Allah hebat ni ayah kau, betul aku nak ayah kau. Maka dia mandi. Hak ni dia beli kapal barunya, hak ni dia beli gambar kain kapelnya, hak ni dia beli gambar nama sabungnya, beli kau ni beli nak pinjam ngau dia, nak pinjam apa mandi mayat, nak pinjam haji. Saya dia penuh nak ayat kemana? Moga orang tak mati, tapi tak boleh dia ayat. Maka dia pergi panggil dia mandilah dia, hak ni mandi sekian dia. Alat pejam mata gitu lah. Dia mandi siap dapat dia begini. Seminggu lepas tu mati. Lepas mati kan, payah nak mandi ayah dia lagi. Tak payah. Apa tak payah? Dah rasa tak? Buat dah rasa tak? Kata hebatnya ajaran orang itu. Saya apabila dengar kita, maka saya terbayang dalam diri saya sendiri, apakah benda yang aku nak tinggal kepada anakku. Anak kita kecil-kecil lagi kan, syak dulu berpisah, malam berpisah. Tapi disebabkan saya, alhamdulillah Tuhan, kita dengar kisah-kisah Nabi, dengan kisah-kisah orang-orang soleh, kita nak main dengan kisah. Dan antara besar orang soleh, ulama besar, jangan kita jadikan lebih-lebih lagi kita berada di akhir zaman ini, anak-anak kita menjadikan Power Ranger adalah hero, Dragon Ball adalah hero, Superman adalah hero, Spiderman adalah hero. Dia hidup zaman ni. Bolehlah kita nak ayat tiba-tiba tahu ni Spiderman ni, balik-balik rumah Ustaz Zul Al-Mufassir Raya kena tahu Spiderman. Jangan kita tahu kan, bagi kebaya binti, jangan lepas zikir.
Tapi kita masuk ke dalam fikiran, dalam diri anak-anak kita, teguh ke hati kita, kita sebut dia ni boleh terlepas. Saya cerita bila main dengan dia, ada pek dia, pek dia. Kita tak boleh kaget dia. Okay, kita nak kata tak boleh beli ni. Kita boleh beli. Ada Superman. Saya pun ayat dia. Superman ni dia cerita dia ni kartun. Kalau orang bertanya, Ustaz ayat kita, dia faham tak? Anak kita baru 4 tahun. Dia faham tak? Faham tak? Kita kata anak ni ayat dia, ni Superman ni dia buat dia tak hebat. Dia tak boleh terlepas pun dia buat cerita kartun. Tapi hero sebenarnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tanya dia, siapa hero kita? Dia bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ajar daripada kecil lagi hero ni bukannya hero Superman, Powerman, Ultraman, Man-Man berapa tu. Bapa ada Man-Man berapa tu. Tahu dah sebab apa? Sebab itu adalah da'iyah ataupun cara Yahudi ataupun cara orang bukan Islam nak mencucukkan dalam minda anak-anak kita bahawasanya tidak ada hero kecuali Superman, Ultraman, Spiderman. Ni hero. Maka kita hilang siapa hero sebenarnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilang. Kalau kita tak ambil pedoman lalu kita kata, Ustaz saya tua dah, anak saya besar dah, dia tahu dah Spiderman ke apa kita ni. Ingat, kita ada cucu lagi. Kita ada anak cucu, cicit ada lagi. Mana ada cicit, ada cucu tu. Majoriti sini ada cucu kakak. Jadi cucu kita ni, kita kena ingat, kita masa kita jaga anak kita backing lah. Mana jadi tu backing kan. Dengan cucu lembut tak. Cucu mari saya tengok satu video. Dia letak dia ayah dia tak ada orang backing sekali. Mari baca cucu dia pun bedok lah. Kalau tak ada waktu apa cucu patah kau. Jadi kita kena belajar ke cucu kita tentang penting agama dalam diri kita. Apa yang kita nak pesan sebelum kita nak mati, nak menghadapi sakratul maut, biar kita ada pedoman. Ada seorang datang student kaya. Dia cerita dia kaya dia. Masjid besar, masjid perubatan, dia cuba buat. Lepas tu masjid lain dia buat kaya dia. Tapi dia pesan apa? Ustaz, saya tak simpan PT saya, Ustaz. Dia guna pelajar. PT dia buat apa? Semua anak-anak dia tangguh berapa di Mekah. Lalu dia tangguh berapa cucu, siapa ke cucu dia tangguh berapa. PT dia tak boleh kata dia. Nak cantik. Dia ajar dia. Masa dia masa dia pergi Mekah, dia panggil berapa cucu-cucu dia. Ada sekali umrah tahun lepas, tahun panggil saya tengok. Dia cerita, dia panggil berapa cucu-cucu dia, duduk dekat dengan Raudhah, dekat angkat dengan Madinah. Dia kata, dia cek ke anak cucu dia kata, abah tak tinggal apa-apa harta, tapi abah nak minta 3 perkara yang mu kena buat setiap kali lepas. Yang pertama, baca Fatihah untuk abah setiap kali lepas sembahyang. Ada yang minta titik tu, baca Fatihah. Yang kedua, suruh doa supaya dia ni dapat masuk syurga. Dan ketika saya tak ingat 3%, tapi 2% saya dengar kecil gitu. Kita kata kalau orang ni ada itu orang daripada
Orang putih mari-mari. Kecil-kecil, hebat orang ni. Dikata putih, dia pun kaya dia. Siapa dia kita? Sudah. Bila orang mari kecil-kecil dengan dia, kita aja dia kita. Orang tengok low class. Tak ada awal tu dia. Dia katakan apa? Sebelum yang mati, mana tempat yang mati, situlah dia ditanyakan. Dan dia mati di masjid. Sebab dia orang masjid. Masjid ni awak, masjid ni awak, masjid ni awak. Di Kelantan ni, tersilap saya dia cerita projek dia ni. Tapi datanglah masjid ni lah, 28 berbadan dan tempatnya. Dia kata dia nak mati, dia nak mati di masjid. Kalau mati situ, tanya situ. Itu dah tahu dah hebat. Dia kata dia dengan saya, dia nak mengaji, nak mengapa pun ada Ustaz tadi kan. Saya matikan Ustaz. Supaya nampak di pada masa nanti, di titik akhirat nanti, kalau lalu titik akhirat nanti, biar masih jadi kenderaan. Ada matlamat yang jauh. Orang kini lah orang yang insya-Allah akan berjaya dunia akhirat. Dan kita waktu depan ni, campur persiapan kita untuk menuju sakratul maut. Jadi saya bawa kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan kepada anak dia Sayyidatina Fatimah, pesan kena jaga daripada api neraka. Itu Nabi Muhammad pesan. Dan Sayyidatina dia beri kepada Sayyidatina Fatimah amalan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pesan. Kemudian Nabi Yaqub pun pesan itu. Mula sama gapo? Ana sama gapo? Sama Allah Akbar. Jadi kita biar persiapan kita. Gapo yang kita nak buat. Yang ini saya nak pesan sebelum kita berhenti. Masjid ni yang bijak, dia tak cek. Jadi saya tak buku apa. Kalau tak terpinap sangat saya tengok cek. Ada jangan mau berjalan. Berjalan. Allahumma salli alaihi wasallam. Saya nak pesan, ini pesan ulama dan pesan salih. Dia pesan sebelum kita mati, sediakanlah kain-kapan, sediakanlah peralatan kematianmu. Maknanya sebelum kita mati ni, kita buat sabuk. Ambil sabuk, letak kain kapennya, gapa gak boleh sedia. Gapa gak boleh sedia. Gapa? Apa bang? Gapa? Kapal barunya. Mana sedia kapal? Letak aja, tulis peralatan. Tak mani-mani. Peralatan mayat jenazah. Dan kita kena pesan juga buat satu wasiat. Biasanya orang wasiat apa? Harta. Tapi hari ini saya nak bawa semua wasiatkanlah kepada anak cucu kita, supaya siapa mani mayat itu dia hidup. Siapa mani anak imani kau, cucu imani kau, dia kita lah. Sebab mungkin di akal kita ni bukan semua anak-anak kita mengaji sekolah Nabi kita. Bukan semua anak-anak kita di sekolah agama. Kalau semua sekolah agama, alhamdulillah. Tapi biar kita ni tulis siap-siap. Hak ni hak semaya apa kita ni. Kemudian kita kena tulis juga awal-awal kita nak semaya jenazah. Orang tawai ni masjid kita tawai mana waktu dan ni, tulislah biar kita mati, kita di jenazah, di solat jenazah kan di hadapan. Biar teringat kita biar yang mengimamkan kita ni. Jangan pergi ke dia. Kecuali ayat dia lah. Jangan pergi. Kita kata tak boleh nak email kamu kita nak hormat. Dah, kita pergi aja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di antara tanda-tanda orang itu ahli syurga, maka yang mensolatkan jenazah adalah anak. Kalau anak kita hari ni tak boleh semaya jenazah, ajar awak-awak minta tolong sedia ni ngaji. Lagu mana nak solatkan jenazah? Kalau tidak kita nak rugi.
Ustaz, anak saya dah kecil lagi, kalau saya mati tak boleh jadi teriman. Teriman kena ajar. Lepas dia teriman menyelesaikan tugas sebagai teriman, minta anak pula, walaupun anak tu tak balik ke apa, biar dia menjadi imam. Akak tak ajar. Tanggungjawab kita orang muda. Teriman kena ajar, biar dia menjadi imam walaupun budak tu kecil. Sebab penting, sebab ada orang anak-anak walaupun 10 tahun dah jadi teriman tak boleh kaget. Tapi lepas kita sudah hak adik kita ni, biar dia jadi teriman. Nikah teriman, mamu lagi ni. Siapa dia? Cucu. Anak gimana? Dia isap rokok dulu. La haula wala quwwata. Anak ni harus minta getah kita. Pak dia isap rokok dulu. Muka apa tu? Ayah pun tak ada. Bapa cik lagi masuk buku tak ada. Apa? La haula wala quwwata illa billah. Kita juga kena pesan supaya apabila kita doalah boleh mati hari Jumaat. Kalau mati hari Jumaat, insya-Allah. Kalau kita mati hari Jumaat, 500 orang dah lepas. Betul tak? Mai Jumaat ni. Dan tugas teriman, saya minta teriman dan teriman kena bayar pelakon-pelakon. Setengah-setengah teriman. Mari ni naik datang ke apa kita, ada dah jenazah ada tepi. Dia tak ngomong gapo-gapo. Dia tunggu habis orang main gapo begini, lepas habis doa gapo, barulah siapa yang berkelapangan maka bolehlah selalu sembahyang jenazah. Sila. Sedangkan kita nak menentukan matinya kita mati husnul khatimah dengan cara kita tentukan berapa orang yang salatkan jenazah kita. Kalau kita ramai orang salat jenazah, insya-Allah kita mati dalam husnul khatimah. Jadi sepatutnya imam kena wayar awak minta benar kita tebuk wayar kita ada salat jenazah. Lepas habis sembahyang apa kita ni, pula kita ada salat jenazah dan semua makmum-makmum, semua orang anak mungkin wajib tunggu belakang. Tak pandang ni yang mana tunjuk salat. Baik, Allah Akbar takbir pertama, kita baca Fatihah, takbir kedua, selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak ingat baca selawat begitu ya, kalau boleh baca sampai solat. Baca tahiyat akhir, kemudian rakaat ketiga Allahumma ighfir lahu wa rakaat takbir ketiga Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tak ingat Allahu Akbar, Allah ampunlah dosa dalam hati lah. Jangan dengar juga fakta. Ya Allah ampunlah dosa dia. Rakaat ketiga, ya Allah, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu. Doa kepada muslimin diri dan muslimin dan muslimat. Tak ingat kan? Ya Allah, apalah dosa aku, ya Allah, mintalah aku selamat seperti dia. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barulah kita ni teriman lepas tanggungjawab. Anak mungkin tak pandai sembahyang solat jenazah, kita tak. Bukan mudah. Saya ada sini. Saya lagi kena tanya bagaimana. Saya tak banyak. Saya kena tanya. Sebab saya tahu. Jadi budaya yang seterusnya yang kita dengar sebelum kita berhenti ni, budaya yang seterusnya yang kita masyarakat kita lebih masyarakat kita tadi, boleh kalau orang mati, keluarga si mati kena buat PPT. Ini sebenarnya. Itu tak lagi macam lu lagi lagu mana tu 500 kali dengan 10 berapa ribu? 5,000 tu berapa? Nak saya fikir mana 5,000? Kalau bagi 10 ni apa? Bagi 5 ya balik. Oh, dah ni tu kok dia bagi 5 jalan. Betul. Sudah tukar masyarakat kita terhubung. Kita tadi mengenai apa? Kau orang beri sedekah untuk apa ni? Benda lain itu cerita lain. Ini maksudnya jenazah. Jadi itulah yang saya boleh kongsikan pada malam ini, iaitu persiapan kita menuju satu hari insya-Allah.
Ada soalan apa? Begitu. Ada soalan? Ustaz nak pergi buat soalan ya Tuan? Kalau pergi dah. Jadi sekadar itu saja. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Serta sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara, semua nasihat ini adalah untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Lebih-lebih lagi kita semua ni berada di akhir zaman, yang mana akhir zaman adalah zaman yang sangat mencabar. Bukan sekadar diri kita, bahkan keluarga kita, keturunan-keturunan kita. Jadi sekali itu saja. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآثراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله.